Okey, Assalamualaikum dan kita jumpa lagi untuk kelas seterusnya untuk tajuk kadar. Okey, untuk tajuk kadar sebelum ni kita sudah belajar nisbah. So jadi hari ini cikgu akan terangkan apa maksud kadar. Okey. Kadar ialah nisbah yang melibatkan dua ukuran kuantiti yang berbeza unit. Okey, kadar ialah nisbah yang melibatkan dua ukuran kuantiti yang berbeza unit. Okey, nanti kita akan tengok apa itu dua ukuran kuantiti yang berbeza unit. Okey, cuba kita tengok contoh. Okey, contoh yang pertama, situasi yang pertama. WG membayar RM6 untuk 2 kilo tepung gandum. Okey, jadi kita tengok apa dua kuantiti yang terlibat. Kuantiti yang pertama ialah duit ataupun wang lah, ya. Wang. Ya. Yang kedua ialah berat. Kuantiti berat. Ni, jisim lah, ya, jisim. Jisim. Ya, jisim ataupun berat, ya. Berat sama kilogram kan. So unit ukuran yang terlibat, okey, wang ialah RM, ringgit. Yang kedua kilogram. So kadar dia di sini, okey, kadar nisbah kan. Nisbah kita bandingkan dua kuantiti ukuran yang berbeza unit. Okey, yang pertama kita akan tulis dalam bentuk pecahan ya. Okey. So jadi kadar RM RM6 per 2 kilo. So ini kadar lah ni, ya. Kadar. Okey, contoh yang kedua, situasi yang kedua. Sebuah kereta menggunakan 2 liter petrol untuk perjalanan sejauh 24 kilometer. So apa kuantiti yang terlibat? Yang pertama liter ataupun petrol, ya, petrol. Liter tu ukuran. So kita pakai sini petrol. Kuantiti. Okey, sorry. Bukan petrol tu dia punya ni. Liter tu ialah isi padu. Okey, seterusnya jarak. Kilometer tu jarak. So kuantiti jarak lah. Jarak. So unit ukuran yang terlibat isi padu tu ialah liter. Jarak ialah kilometer. So jadi kadar dia ialah 2 liter per 24 kilometer. Okey, kadar kan? Nampak sudah kadar tu. Okey, seterusnya. Nombor 3. Jisim bagi 20 cm padu. Padu kuasa 3 padu, ya. Besi ialah 156 gram. Jisim bagi 2 ni padu ialah, so padu per jisim. Padu per jisim. So jadi kuantiti di sini jisim bagi padu ialah ni. So jadi kita akan tulis jisim, jisim, sini isi padu. Yang kedua isi padu. Isi padu, ya. So jadi unit ukuran yang terlibat, unit yang pertama jisim ialah gram, ya, gram.
Lepas itu cm, isi padu dia cm padu. Okay, so kadar dia jisim dahulu kan, jisim 156 gram per 20 cm padu. Okey. Seterusnya, sebuah kereta bergerak daripada rehat dan mencapai kelajuan. Okey, kelajuan ini dalam masa 8 saat. So jadi ini kelajuan kita panggil laju lah. Kuantiti dia laju. Lepas tu masa. Ukuran sini meter per second. Yang di sini saat. Teruskan saat. So jadi kadar dia 36 meter per saat per 8 saat. Begitulah kita menulis kadar. Kadar. Harap boleh faham lah ya. Okey, seterusnya. Contoh seterusnya. Okey, Raju menunggang motosikal dengan kelajuan 15 meter per second. Tukar 5 per saat. Tukarkan 15 meter per saat kepada kilometer per jam. Ini kita mau tukar unit lah ya. Tukar unit. Okey, di sini cikgu sudah siap-siap tulis lah ya. Pertukaran unit. Pertukaran unit ya di sini. So jadi kita tulis dahulu 15 meter per saat sama juga dengan 15 meter per 1 saat. Begini. Sekarang dia minta tukar kepada kilometer per jam. So kilometer, meter pergi jam. Tengok meter pergi jam. Tengok meter pergi kilometer. Meter pergi kilometer ialah bahagi. So kita kena buat 15 bahagi 1000. So ini sudah jadi kilometer. Tengok bahagi kan. Okay, kemudian 1 saat saat pergi ke jam. Tukar. Kita pergi jam. Pergi jam. So kita kena bahagi 1 saat bersamaan dengan kita kena bahagi yang ni 60 bahagi lagi 60. So 60 bahagi lagi 60. So kamu akan dapat di sini 360. So sini ialah kita akan dapat jam lah sini. So tekan calculator. Bila kamu tekan calculator, kita akan yang ini sebenarnya ini kita buat darab lah, senang ya. Darabkan je ni terus. So darab 60. So 1 saat ialah 3600 saat pergi jam. So jadi seterusnya 15 per 1000 darab dengan, kamu tekan calculator lah ya. Bila kamu sudah tekan calculator, kamu akan dapat tu. Cuba tekan calculator, kamu akan dapat jawapan 54 km per jam. Tekanlah calculator. Sini 1 bahagi 3600. Jadi sudah dapat, kamu tekan calculator, lepas tu kamu akan dapat jawapan ni. Cuba ya. Okey, seterusnya. Ketumpatan sejenis logam ialah 8000. So 8300 kilogram per meter padu. Nyatakan ketumpatan logam ini dalam unit. Tukar unit gram. So gram. Kita mau gram. Ini kilo. So gram pergi ke kilo bahagi. Gram pergi ke kilo bahagi.
So 8300 bahagi dengan 1000 per kilogram. Oh sorry, kilogram, tengok ni. Kilogram ke kilogram ke gram. Kena darab. So barulah dapat di sini. Okey, seterusnya meter padu. Meter padu, 1 meter padu adalah sama juga dengan meter. Meter kita mau ke cm. Cm kan? Cm, meter pergi ke cm. Darab. Tapi ini padu, 3 kali darab. So 100 ni. So 100. Cuba terus darab sini lah ya. Yang ini bila kamu darab 8300, berapa kosong dia? 5 kali. Kosong lagi. Ini lepas darab lah ya. Kamu tekan kalkulator. Dapat tu. Okey, kemudian 1 darab yang meter padu ini, meter pergi cm ialah 100. Itu sekali. So 100 darab 3 kali 100. Begini. Bila kamu sudah dapat begini, so kira ni berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. So potong. Okey, cuba tulis balik lah sini ya. 30000. Kamu tekanlah kalkulator. Tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan 8.3. Unit dia gram cm padu. So ya, kamu tekan kalkulator, dapat jawapan. Okey, seterusnya uji diri 4. Nanti kerja rumah juga akan gambarkan, send dalam grup ya. Kamu boleh buat dalam grup. Okey, habis untuk kadar. Okey, seterusnya kita akan tengok kadaran. Kadaran ialah suatu hubungan yang menyatakan kesamaan antara dua nisbah atau dua kadar. So ada dua kadar tu dia sama ya, sama. So itulah kadaran, berkadaran. Berkadaran. Kita akan tengok contoh macam mana dia berkadaran. Okey. Tulis kadaran bagi setiap situasi yang berikut. Okey, kita tengok. Jika 4 batang pen berharga 16 ringgit, maka 7 pen itu berharga 28 ringgit. Okey, cuba kita tengok ya. Soalan A, 16 ringgit untuk 4 pen. Untuk 4 pen lah ya. Pen. Jadi kalau satu pen ni ada berapa ya? Berapa ringgit untuk satu pen? Kamu akan dapat di sini. Bahagilah ya. 16 bahagi 4, kamu akan dapat situ 4 ringgit. 4 ringgit untuk satu pen. 4 ringgit untuk satu pen. Kalau pernyataan dia tulis di sini 7 batang itu berharga 28 ringgit. Cuba kita tengok. 28 ringgit sama dengan 7 batang. 7 pen. 7 pen. Okey. 7. Tadi yang kalau kita kira di sini satu pen bersamaan dengan 4 ringgit. Jadi 7 ni kamu darabkan 4. Kalau kamu dapat 28, betul lah tu. 7 satu batang pen harganya 4 ringgit. So jadi kalau ada 7 pen, so 7 darab 4 ringgit, kamu akan dapat 28 ringgit. So ini adalah kadaran. Kadaran ya. So ini berkadar lah ni, ya, berkadar. Sama, kesamaan. Okey. Yang seterusnya B. Suzy berenang 3 pusingan dalam masa 15 minit. So 3 pusingan. Okey. Tulis 15 minit untuk 3 pusingan. So kalau dia buat satu pusingan berenang
Satu pusingan berenang bermaksud ada 15 minit lah. Maksudnya 15 bahagi 3 kamu akan dapat 5 minit. So satu pusingan dia berenang adalah 5 minit. 5 minit. So jadi kalau pernyataan dia bagi di sini, jika dia berenang 7 pusingan, dia akan mengambil masa 35 minit. So kita akan cuba kita tengok 35 minit per 7 pusingan. Okey, cikgu cakap tadi mula-mula di sini satu pusingan adalah sama juga dengan 5 minit. So ada 7 pusingan. So 7 pusingan darab dengan 5 minit, kamu akan dapat, tekan kalkulator, dapat 35. So bermakna dia akan ambil masa 35 minit untuk 7 pusingan. So betul lah ni kadarannya ni. Kadarannya sama. So ini bersamaan. Kesamaan. Okey, seterusnya. Menentukan nilai yang tidak diketahui dalam kadaran. Okey, kita tengok situasi dia macam mana. Okey, Nazmi membelanjakan wang sakunya sebanyak 200 dalam kadar yang sama selama 10 hari. Okey, so maknanya 200 dalam selama 10 hari. Berapakah jumlah yang dibelanjakan oleh Nazmi selama 30 hari? So maksudnya kita ada RM200 untuk 10 hari. 10 hari. Jadi berapa ringgit? Cikgu letak X lah ya. Berapa ringgit di sini kita tidak tahu kalau 30 hari. Sebab ini adalah kadaran. Sama. So, yang ini cara dia sama ada kamu mau bahagi, senang begini. 200 bahagi 10 kamu akan dapat untuk satu hari kamu belanjakan RM20. 200 bahagi 10 kamu akan dapat 20. Maknanya satu hari kamu berbelanja, satu hari Nazmi belanja RM20. So kalau 30 hari, so maknanya kita mau dapatkan X itu 30 hari kamu belanjakan RM20 untuk satu hari. So kalau 30 hari kamu akan dapat RM600. Kamu tekan kalkulator. So itulah cara untuk kita dapatkan nilai yang tidak diketahui dalam kadaran ya. Okay, contoh yang kedua. Tinggi sebuah bangunan ialah 40 meter. Jika tinggi bagi 3 tingkat ialah 12 meter, hitung bilangan tingkat yang ada pada bangunan itu. Okey, maknanya 12 meter sama juga dengan untuk 3 tingkat. So berapakah tingkat? Berapa tingkat untuk 40? Salah. Berapa? Okey, ni meter, sini 12 meter kan. Berapa 40 meter untuk berapa tingkat kalau 40 meter? So letak X lah, kita tidak tahu kan. Saya nyatakan bilangan tingkat yang ada pada bangunan itu. So kalau di sini untuk satu tingkat 12 bahagi 3, maknanya kamu akan dapat 4. Dapat 4. So maknanya satu tingkat tu ialah 4 meter. Satu tingkat ialah sekejap. Tulislah. Satu tingkat adalah bersamaan juga dengan 4 meter. 4 meter. Sebab apa? 12 bahagi 3 kamu akan dapat 4. So maknanya satu tingkat itu ialah 4 meter. So jadi berapa tingkat untuk 40 meter? So kamu kena bahagilah tingkat 40 meter bahagi dengan 4 meter. Kamu akan dapat dia punya tingkat tu berapa. So kamu akan dapat di sini 10. 40 bahagi 4 dapatlah 10. 10 tingkat.
Ataupun cara yang lain ialah kita buat darab silang. Darab silang. Darab silang. Ini cara yang kedua ya. Ini cara pertama. Cara kedua, kamu buat darab silang. Darab silang, cara dia ialah X darab dengan 12. So, 12X. Sama juga dengan 3 darab 40. 3 darab 40, 120. So, jadi X ialah 12 ni pindah sebelah. Ini darab, pindah sebelah jadi bahagi. Bahagi 12. Kamu akan dapat 10. Samalah juga kan? 10 tingkat. Ya. So, ada dua cara di sini. Jadi, kamu boleh pilih yang mana yang kamu faham lah ya. Okey, seterusnya. Tidak ada sudah. So, itu sahaja untuk kadar. Ya. Kadaran ya. Kita tulis nilai, menentukan nilai yang tidak diketahui dalam kadaran. Okey, harap boleh faham lah ya. Okey. Jadi selepas ini cikgu akan bagi kamu kerja rumah. Ya, kerja rumah. Jadi kamu boleh ulang video ini untuk memahami lebih lagi lah ya. Okey. Terima kasih dan selamat membuat kerja rumah untuk kadaran.